أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari, penulis buku Biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini. Juga yang saya kasihi, lagi saya hormati Sapa Takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah duduk dalam halaqah ilmu, masya-Allah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Okey. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersua kembali untuk meneruskan pengajian kita melalui buku Biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Kita masuk pada buku surat 177. Masih lagi di bawah tajuk akan di bawah bab kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Rasulullah sebagai ahli ekonomi. Pertama sekali, tajuknya adalah orang yang amanah. Baginda Rasulullah adalah seorang yang sangat amanah. Itulah gelarannya Al-Amin. Al-Amin ni maksudnya orang yang sangat amanah. Amin. Okay. Kalau dia punya timbangannya fa'il. Fa'il ni kalau Allah tu maha kan. Kalau manusia ni tak boleh sampai maha lah. Manusia ni maksudnya sangat-sangat. Paling, katalah. Ya, amanah. Okay, amin. Macam contohnya orang manusia ni tak boleh panggil dia alim, tak boleh. Dia panggil alim. Maksudnya orang ni berilmu. Ataupun paling tinggi pun kita boleh panggil al-allamah. Allamah. Allamah ni maksud dia adalah orang yang amat berilmu. Wazan timbangan bahasa Arab dia fa'al. Fa'al kan? Yang amat. Okay, jadi allamah.
Kalau saya alama, dia bukan alama. Dia Dan lain ulama sikit. Ustaz. Dia lagi tinggi sikit. Hmm. Dia bukan alama, alamak. InsyaAllah. Alim pun tak. Okey. Jadi kalau sebut amin, Rasulullah, kita dah bincang pada surat pada awal-awal tu kan, Rasulullah seorang yang amin, pemuda al-amin kan. Okey. Sebab sifat amanah Nabi SAW. Memang daripada kecil kita tahu kan, kita pun dah bincang sebelum ni, antara sifat ataupun akhlak baginda SAW memang seawal daripada baginda kecil lagi, yang pertama adalah baginda seorang yang amanah. Sebab itu dalam meletakkan batu asas iaitu Hajar Aswad sewaktu pembinaan semula Kaabah kan, mereka ataupun pembesar-pembesar Quraisy ni mereka berlapang dada bila baginda SAW yang meletakkan di tempatnya iaitu Hajar Aswad lah. Kalau ikutnya ketika tu Nabi sangat remaja kan, bukan di kalangan pemimpin-pemimpin pun. Tapi kenapa baginda diberikan kepercayaan? Sebab sifat amanah atau sikap amanah Nabi SAW yang memang terkenal daripada dulu. Okey. Yang keduanya, sifat ataupun akhlak Nabi daripada kecil, yang kedua adalah Nabi tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah berbohong. Dalam perkara yang wajib berbohong pun Nabi SAW tidak akan berbohong. Itulah amanah. Kita ada bohong sunat. Itu hukum yang kita buat lah. Bohong sunat. Okay. Dia bohong sunat tak ada. Dia bohong yang wajib ada. Wajib berbohong ada. Kan, contohnya ada orang lari kan. Tapi itu pun tak panggil bohong, dia panggil helah. Kalau bohong ni memang sifat yang tak baik lah kan. Tapi dia panggil helah. Helah kan. Yang ketiga, okey. Sifat Nabi SAW daripada kecil, yang ketiga adalah suka tolong orang. Suka tolong orang. Jadi makcik-makcik bawa barang daripada pasar kan. Nabi SAW adalah orang pertama yang berlari tolong makcik tu. Bukan sekadar tolong jinjitkan bagnya ataupun bawakan barangnya, sampai ke rumah dia tolong. Dia sampai ke rumah dia tolong. Itulah memang akhlak Nabi SAW daripada kecil. Itu baginda sangat disukai oleh orang-orang Arab Quraisy ketika itu. Kebanyakan ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada anak, mereka nak anak macam Nabi Muhammad SAW. Mereka nak anak macam Nabi SAW. Itulah. Jadi dalam masalah amanah, Rasulullah adalah seorang yang amanah dalam menjalankan perniagaan. Lihatlah bagaimana baginda menguruskan barang-barang dagangan Khadijah binti Khuwailid yang diniagakannya. Setiap dirham akan dihitung dan tidak pernah terlintas di fikirannya untuk pecah amanah dalam menjalankan perniagaan Khadijah. Baginda juga selalu menderma dalam perniagaan. Macam mana menderma nanti kita bincang insya-Allah. Ekonomi ialah perantaraan di antara bakhil dan membazir. Itu ekonomi ni satu benda yang halal, tapi kita ni cenderung kepada jadi bakhil dan cenderung kepada membazir. Jadi dia antara tengah-tengah tu, antara bakhil dengan membazir. Biasanya orang yang menjalankan perniagaan akan berlaku bakhil kepada pelanggannya. Tidak boleh lebih kurang. Okey. Akan tetapi mereka biasanya suka membazir dengan membelanjakan keuntungannya ke jalan yang tak betul. Jadi bila dah untung, dia membazir pula keuntungannya. Bila dia berniaga dengan pelanggan, kebiasaannya dia bakhil, kedekut. Nak bagi kurang sikit pun tak boleh. Nak bagi kurang sikit pun tak boleh. Okay. Jadi beza dengan Rasulullah SAW apabila berniaga, baginda akan mendahulukan kebajikan daripada keuntungan. Pernah satu ketika, ada datang seorang miskin ingin membeli barang dagangan Nabi SAW. Tapi dia tak ada duit. Dia tak ada duit. Nabi ni ikhlas. Nabi ni amanah. Nabi jujur. Nabi kata, pakcik, saya ambil barang ni daripada peraih, daripada ni, harganya 20 dirham. Jadi kalau pakcik nak beli, belilah dengan harga saya ambil daripada peraih. Supaya saya tak rugi dan tak untung tak apa. Jangan tak rugi. Kan? Jadi Nabi SAW jual barang itu kepada orang miskin yang memerlukan tu dengan harga yang diambil daripada peraih dan menyebutkan harga sebenar. Menyebutkan harga sebenar. Okay. Kalau kita, orang minta kurang sikit kan.
Ni kurang sikit boleh tak? Allah, saya pun untung 10 sen je. Ya, kalau saya bagi kurang, habislah makan modal saya rugilah. Saya pun untung 10 sen je. Mana ada orang untung 10 sen. Jadi kita dah menipu kat situ kan. Dah menipu kat situ. Ada satu pernah pergi kedai tu. Kedai inilah, alat sukan lah. Saya belikan raket anak saya. Lepas tu saya cakap kuranglah sikit. Dia kata, oh ni memang tak boleh kurang, dia kata. Saya untung 10 sen je, dia kata. Saya cakap kalau tak nak bagi kurang pun tak apalah. Tapi janganlah menipu. Dia kata betul, saya untung 10 sen je, dia kata. Cakap tak ada, mana ada orang untung 10 sen. Dalam dunia ni kalau orang niaga untung 10 sen, orang tak niaga. Kan? Betul dia kata, saya untung 10 sen je. Tak apalah. Dia kata, takkanlah untung 10 sen kan. Kita ambil daripada ni, untung berkali-lipat kali ganda. Silap 3 kali ganda daripada harga yang dijual. Kita pun tahu harga raket tu berapa kan. Jadi tak apalah. Saya cakap tak apa. Tak bagi kurang tak apa, saya tak marah pun. Tapi janganlah sampai kata untung 10 sen tak masuk akal. Tapi saya bayar. Ya. Jadi kita punya mulut ni kadang-kadang macam tu kan. Saya kalau ni saya pun untung 10 sen je. Kalau minta kurang saya rugilah saya kan. Mana ada yang 10 sen tak ada. Mesti kurang-kurangnya 3 kali ganda ataupun sekali ganda lah sekurang-kurangnya, tak ada. Tapi Nabi SAW jujur. Baginda SAW memberitahu berapa yang diambil dari peraih. Patutnya itu benda rahsia. Tak boleh beritahu orang kan. Kalau orang tahu, marahlah orang kita ambil daripada orang ni, lepas tu kita jual dengan harga yang mahal. Kan? Tapi kita tak tahu maksudnya kenapa jual mahal tu. Tengoklah dia punya kos dia, logistiknya, kos apa lagi. Kos sewa kedainya, kan, sewa kedai. Tu pun kita kena ambil kira lah sebagai pelanggan. Tapi Nabi SAW jujur. Jadi gembiralah pakcik ni balik dapat beli barang yang dia nak, kan, dengan harga yang sangat murah. Itulah baginda SAW. Atas keramahan baginda SAW, atas jujurnya, amanahnya Nabi SAW, itu yang menarik perhatian Maisarah, pembantunya, membantu Nabi SAW atau pembantu Khadijah. Dan dia menceritakan kepada Khadijah tentang akhlak baginda SAW. Akhirnya Khadijah jatuh hati dengan baginda SAW kan. Okay. Baginda SAW menanamkan sikap menderma dalam perniagaan. Sikap derma dalam perniagaan. Dengan sikap menderma inilah yang dijalankan bertambah maju. Jadi hasil keberkatan menderma. Okay. Ini juga akan menyebabkan pelanggan-pelanggan senang dan suka berurus niaga dengan baginda SAW. Itu antara akhlak baginda SAW di pasar. Disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Wala sahhaba fil aswaq. Wala sahhaba fil aswaq. Aswaq. Baginda SAW tidak pernah berteriak di pasar. Sebab pasar ni memang tempat orang berteriak. Tempat orang nak melakukan barangnya, nak tarik perhatian pelanggan. Singa. Murah. Okay, apa lagi? Borong. Happy hour. Satu barang RM1. Satu barang RM1. Dia selipar tu jual. Satu selipar RM1. Satu selipar RM1. Oh, berebut orang. Bila nak bayar RM2. Rupanya sebelah je selipar RM1. Mana ada orang beli sebelah? Beli dua pula. Orang semua selipar RM1, selipar RM1. Oh, RM2. Itu Ma'il lah. Pipin. RM2. Kan? Allahumma sallallahu. Dia tak ada menjerit. Itu akhlak Nabi SAW. Sedangkan memang di pasar tempat orang menjerit. Tapi baginda SAW akhlaknya tidak pernah menjerit di pasar. Apa yang baginda lakukan? Baginda akan duduk depan kedai. Ini pun yang disebut antara kejayaan sebagai seorang peniaga. Duduk depan kedai, lemparkan senyuman kepada semua orang yang lalu. Senyuman tu yang akan menarik pelanggan masuk dalam kedai kita. Kalau kita promote lebih-lebih, tarik-tarik, ada pelanggan tak selesa. Kan, tak selesa dengan tu. Jadi itu cara Nabi SAW. Nabi lemparkan senyuman, Nabi duduk di hadapan kedai, itu yang menarik pelanggan datang kepada baginda SAW. Okay, itu. Seterusnya, Rasulullah sebagai ahli ekonomi tidak menipu timbangan dan tidak mengamalkan riba. Rasulullah adalah orang yang sangat jujur dalam urusan jual beli. Baginda tidak akan melakukan penipuan.
di dalam timbangan, malah melebihkan barangan yang dijual. Okey. Oleh kerana sikap itulah dia dipercayai oleh sesiapa sahaja yang berurusan dengannya. Baginda juga menolak riba, kerana riba menindas orang lain dan juga diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rujuk dalam surah Al-Mutaffifin, asbabul nuzul, sebab turunnya surah Al-Mutaffifin ini, dia kata ini ayat yang pertama sekali diturunkan di Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi lihat orang-orang Madinah ni memang amalan dia, bila berniaga dia akan menipu dalam timbangan. Dia akan menipu dalam timbangan. Okey. Jadi turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wailul lil mutaffifin, kebinasaan, kecelakaan lagi bagi orang-orang yang menipu dalam timbangan. Al-mutaffifin ni adalah istilah kepada menipu dalam timbangan. Siapa al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Bila dia menyukat kepada orang, kepada manusia ataupun kepada pelanggannya, yastawfun, dia mengurangkan timbangan itu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsarun. Sorry. Wa idza talu 'alan nasi yastawfun ni maksudnya orang-orang yang bila dia minta kan dulu sistem barter ni tukar barang tukar barang dengan barang. Jadi bila dia beli ataupun tukar barang, dia minta orang tu lebihkan pada dia, lebihkan pada dia. Okey. Dia akan cakap lebihkan sikit timbangan tu. Tapi bila dia pula wakaluhum, dia pula yang menyukat, awazanuhum ataupun dia menimbang untuk orang lain, yukhsarun, dia mengurangkan timbangan itu. Inilah orang al-mutaffifin. Bila dia minta untuk ditimbang untuk dia ataupun dia nak tukar barang, dia minta lebihkan barang tu. Contohnya dia beli gandum tukar dengan garam. Jadi bila orang tu bagi gandum, dia minta lebih sikit. Tapi bila dia pula menyukat untuk diberikan garam itu kepada orang yang memberikan dia gandum, dia kurangkan timbangan dia. Ini memang sikap peniaga-peniaga di Madinah. Sebab itulah ayat ni adalah ayat yang pertama turun di Madinah sewaktu Nabi SAW sampai di Madinah. Nabi lihat orang-orang Madinah berniaga cara ini. Sebab itulah Allah SWT turun surah Al-Mutaffifin. Jadi baginda SAW tidak menipu dalam timbangan dan tidak mengamalkan riba. Riba ni maksudnya mengambil hak orang lain tanpa hak. Disebut dalam Al-Quran, Allah maksud sebab tentang jangan kamu makan harta orang lain tu bil batil. Jangan kamu makan harta orang lain dengan cara batil. Kan maksudnya batil ni banyaklah, menipu, riba juga adalah cara batil. Itu mengenakan bunga, mengenakan bayaran lebihan kepada pinjaman, tu riba tu tak boleh jangan, insya-Allah. Tu memang diharamkan oleh Nabi, tidak mengamalkan riba. Tidak mengamalkan riba. Okey, selesai. Surat 178 tu adalah cebisan surat yang diutus kepada Raja Muqawqis, Raja Mesir, yang masih disimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Okey, itu disebut tentang. Itulah terjemahan di tepi tu. Ni Muhammad Abdillahi wa Rasul ila al-Muqawqis Azimul Qibti. Qibti ni bangsa Qibti lah, Raja Mesir ketika itu. Okey, surat ni masih ada lagi tersimpan. Okey, Ustaz, jom surat ya. ditulis sendiri oleh Rasulullah ke Ustaz? Atau ada yang menulis? Ada juru tulis baginda Dia tulis sudah kan? Oh. Ya, dia tulis baginda. Okey, antaranya siapa? Zaid bin Thabit kan? Zaid bin Thabit, penulis Nabi SAW. Okey. Jom kita masuk bab yang ke-11. Ini menarik sikit bincang kita. Jadi bab yang ke-10 ni kita bincang Rasulullah sebagai kehidupan baginda SAW satu. Yang kedua, Rasulullah sebagai ketua keluarga, baginda seorang suami penyayang. Okey. Yang kedua adalah baginda adil dalam membahagikan hak dan tanggungjawab sama kepada isteri-isterinya. Okey.
Kemudian baginda SAW adalah datuk yang amat penyayang. Kisah baginda SAW mencium Hasan, dan ketika itu ada seorang sahabat namanya Aqra' bin Harith yang dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ada 10 anak tapi aku tak pernah mencium anak-anak." Lalu Nabi SAW kata, "Man la yarham la yurham." Jadi, siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Okey. Kemudian Rasulullah sebagai ahli politik, antaranya baginda SAW sentiasa bermesyuarat. La khaba man istakhara wa la nadima man istashara. Hadis riwayat Tabrani. Tidak sia-sia orang yang beristikharah dan tidak akan kecewa orang-orang yang bermesyuarat. Jadi semua perkara Nabi akan mesyuaratkan dulu. Wa amruhum syura bainahum. Dan setiap urusan orang Islam ni adalah syura, mesyuarat di antara mereka. Okay. Kemudian Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Muqawqi, Raja Hukul, Hercules dan seumpamanya. Okay. Kemudian Rasulullah sebagai seorang pemimpin menerima pandangan orang bawahan. Baginda menerima sahabat yang bermasuk Islam, kemudian bukan daripada kalangan bangsa Arab, iaitu Sama Al-Farisi dalam peperangan Khandaq, iaitu cadangannya untuk membina parit. Membina parit. Okay. Itulah dinamakan peperangan ini dengan peperangan Khandaq ataupun dipanggil peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab. Okay. Kemudian mengamalkan syura, sekali lagi dari kita bincang. Kemudian pembahagian kuasa, kita dah bincang 8 golongan Nabi bagi. Yang ni jaga ni, yang ni jaga ni kan. Kemudian baginda seorang yang sangat tegas dalam dalam hukum hakam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda seorang pemaaf dan menentang kejahilan. Kisah Duksur bin Al-Harith, pemimpin Bani Tha'labah yang menghunuskan pedang di leher Nabi SAW kan. Bila Nabi jawab Allah, terlepas genggamannya, jatuh pedang tu dan bagi dia melepaskan dia dan memaafkan, dan Duksur masuk Islam ketika itu. Okey. Tadi kita bincang tentang Rasulullah sebagai ahli ekonomi, seorang yang amanah. Yang kedua adalah tidak menipu dalam timbangan dan tidak mengamalkan riba. Jom kita masuk dalam bab ke-11, iaitu akhlak Rasulullah SAW. Okey. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jawapan Aisyah ni tuntas. Tuntas ni maksudnya jami' mani. Padat, ringkas tapi padat. Bila ditanya bagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Apa maksud Al-Quran? Maksudnya macam mana kecantikan, keunikan, kehebatan Al-Quran, macam itulah hebat akhlak baginda SAW. Yang kedua, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, apa yang dilarang dalam Al-Quran, itulah akhlak yang dilakukan oleh baginda SAW. Jadi, baginda mengamalkan semua yang ada dalam Al-Quran. Itulah akhlak baginda SAW. Okay. Jadi, jawapannya ringkas je. Sesungguhnya akhlaknya adalah Al-Quran. Okay. Jadi, kalau kita nak bincang panjang kan, tak habis cerita pasal akhlak Nabi SAW. Okay. Begitu kalau kita rujuk dalam kisah, ada seorang sahabat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada seorang sahabat bertanya pada baginda SAW. Bertanya pada seorang sahabat bagaimana akhlak baginda. Dia kata, apa yang kamu nak tahu tentang baginda SAW? Okay. Dia ceritakan, dia kata nak cerita semua tak habis. Dia hanya jawab apa yang dia nak tahu tentang baginda SAW. Okay, kalau sebab nak cerita ni memang rasa kalau cerita akhlak Nabi SAW sampai kiamat tak habis kot. Memang banyak dan panjang. Cuma yang dalam buku ni hanya beberapa bab yang kita boleh ambil sebagai panduan kita ataupun sebagai info pada kita bagaimana akhlak baginda SAW. Okay. Rasulullah adalah seorang pemaaf, okay, dan menjaga lidahnya pada setiap keadaan. Perkara ini disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ni yang saya sebut hadis tadi tu. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Baginda tidak pernah melakukan perbuatan yang keji. Wala mutafahishan. Dan tidak pernah membalas perbuatan yang keji dengan keji. Okay. Ataupun tidak pernah berbuat keji. Okay. Wala sahaban fil aswaq. Dan baginda SAW tidak pernah berteriak di pasar. Tidak pernah berteriak di pasar.
Mana akhlak berniaga di pasar memang tempat orang berteriak kan. Tapi Nabi tak pernah berteriak di pasar. Mana akhlak baginda SAW. Boleh bayangkan lah. Kalau kita sebagai seorang peniaga, walaupun kita ni lemah lembut orangnya, kan, kita ni akan, apa nama, kita akan panggil pelanggan. Kita akan berteriak juga di pasar. Ya Kak Wan Aisyah nak tanya soalan ke? Angkat tangan. Tak boleh. Terangkat tangan. Terangkat kot Ustaz. Okey. Kemudian wala yajzi bisayyiati as-sayyi'ah. Baginda SAW tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, kejahatan yang kejahatan. Baginda ni umpama macam buah lah. Buah yang masak random di pokok. Dibaling orang, digugurkan buah yang masak. Tak pernah pun pokok tu jatuhkan dahan dia 4 kepala orang yang baling dia, tak pernah kan. Jadi bila dibaling dengan kayu ke baling dengan batu, yang digugurkan adalah buah yang masak kepada orang yang membalingnya. Itulah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi bagi Nabi SAW ya'fu. Ini nak masuk Ramadan ni. Perkataan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna kan. Allahumma innaka afun. Apa maksud afun? Afun ni adalah sifat Allah yang maha tinggi tau. Afun ni maksudnya Allah memaafkan hamba-hambanya walaupun hambanya tak pernah minta maaf. Itu maksud afun. Dia beza dengan perkataan ghafara. Ghafara ni ampun, tapi syarat dapat pengampunan Allah dengan perkataan ghafara adalah orang tu kena minta maaf dulu baru Allah maafkan. Kalau orang tu tak minta maaf, Allah tak maafkan. Kan, yaghfiru liman yasha'u wa yu'azibu liman yasha'. Allah memaafkan siapa yang Allah kendaki dan Allah mengazab siapa yang Allah kendaki kan. Jadi, tapi kalau gunakan perkataan afwa, ya Allahumma innaka afuun, sesungguhnya Allah yang maha pengampun kepada hamba-hambanya walaupun hamba-hambanya tidak pernah minta ampun padanya. Ini sifat Allah. Itu dalam Ramadan ni memang Allah banyak mengampunkan hambanya walaupun hambanya tak pernah minta maaf, tak pernah minta ampun pada Allah. Okay, jadi sifat yang Nabi ada adalah ya'fu. Nabi mengampunkan kesalahan orang lain walaupun orang tu tak pernah datang jumpa Nabi minta maaf dan minta ampun. Inilah akhlak baginda SAW. Bukan sekadar itu. Wa yasfah. Yasfah ni safha. Nabi melapangkan dadanya. Nabi memaafkan dia. Nabi melupakan. Nabi melupakan. Okay. Itu yang kita bincang lepas kan. Apa nama? Forgive but not forget. Nabi ni memaafkan tapi tak lupa. Maksudnya, kita ni memaafkan tapi tak lupa kesalahan dia. Aku dah maafkan dia tapi aku tak ingat, tak lupa lah dia punya salah dia tu kan. Kita tegur pun macam tak nak dulu mesra, ketawa-ketawa. Bila dia dah buat salah dengan kita nak macam dulu balik dah tak boleh dah. Sebab dia pernah buat salah kat kita. Itu kita. Tapi Nabi wayasfah. Nabi ni dia melapangkan, lupa terus. Seolah-olahnya macam tak pernah buat. Kalau tak bagi Nabi SAW tak akan terima Hindun yang pernah memamah hati Sayyidina Hamzah. Kan? Dalam peristiwa perang Uhud tu kita pernah bincang Allahumma salli alaihi wasallam, Nabi nak balas dendam kepada 70 orang kafir Quraisy atas kematian Hamzah sebab adalah syahid, kemudian dirosakkan jenazahnya, dia belah dadanya, dia keluarkan isi perut. Kan dipeluk. Siapa yang lakukan tu? Hindun. Tapi dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Hindun datang nak masuk Islam, Nabi maafkan. Nabi maafkan Hindun. Kan? Itulah. Kalau tak ada Yawayasfah, mana mungkin Nabi nak terima Hindun masuk Islam. Sebab Nabi terlalu marah sangat bila pakcik kesayangan baginda SAW dibunuh dan diperlakukan dengan kejam. Itulah disebut tentang tu. Ini akhlak baginda SAW. Okay. Yang surat 180 ni beberapa sifat akhlak yang saya ringkaskan lah. Okay. Nanti kita akan masuk sifat malu, sifat tawadhu, kan. Kemudian kepribadian baginda SAW, cara Rasulullah berjalan, cara Rasulullah makan, cara Rasulullah minum. Okay, yang pertama sekali, Rasulullah adalah seorang yang paling dermawan khususnya pada bulan Ramadan. Disebut bahawa Nabi SAW sangat dermawan di luar Ramadan dan Nabi paling dermawan dalam bulan Ramadan. Baik. Baginda SAW adalah seorang yang dermawan di luar Ramadan.
dan sangat-sangat dermawan dalam bulan Ramadan. Beza dengan kita sangat-sangat dermawan hari raya. Betul tak? Sebab itu kocek baju Melayu ni ada 3 kan. Atas, 2 bawah kan. Atas ni RM1, bawah ni RM5, kocek yang sebelah kanan RM10. Jadi kalau budak kecil datang, cik nak raya, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 dah okey lah, seorang RM1. Macam tu je tabur duit. Ada orang datang rumah bawa anak 4 orang. Kita pun cakap dengan anak kita, kak, sediakan 4 sampul tu, anak makcik tu ada 4 tu. Poket seluar lain ni. Kan makcik tu apa nama? Tu dia kata sediakan 4. Jadi jangan bagi sekarang, nanti bagi dia naik kereta. Sebab kalau bagi sekarang nanti dia buka depan mak malu lah, dia cakap, alah RM1 je. Alah RM1 je. Kan memang dalam tu RM1 je. Jangan bagi sekarang, bagi nanti. Nanti dah naik kereta, dia nak cakap dalam kereta, alah RM1 je, lantak dia lah kan. Alah RM1 je kan. Tapi tiba-tiba kita bagi RM1, kita bagi 4 orang, dia kata, anak aku ada 7 orang lah. 3 lagi tak bawa dia kat rumah. Oh ada 3 ya, okey, kak, ambil lagi 3 sampul. Wow, dermawan je kita kan. Kita dermawan di luar Ramadan. Nabi SAW dermawan di luar Ramadan dan sangat-sangat dermawan dalam bulan Ramadan. Saya bagi sama rata je Ustaz kalau RM1. Budak-budak merungut dia. Dia tak tahu zaman kita 20 sen. Dapat 50 sen, oh happy. Berat kita punya apa nama? Poket seluar kita. 50 sen, 20 sen. Ada yang 10 sen. Kan? Ada yang tanya, ni datang nak beraya ke nak duit raya? Duit raya tak ada. Kalau nak beraya naik atas makan kuih. Dia makan kuih je, minum air, lepas tu balik. Tak dapat duit raya pun. Tapi kita kecil-kecil tu lah. Ni pakcik ni dah memang kena pangkah rumah dia. Tak, tahun depan raya jangan datang. Sebab tak dapat duit. Tapi pakcik ni 50 sen. Oh, tahun depan pagi raya dah naik basikal ramai, kita pergi rumah pakcik tu dulu. Kan? Sebab pakcik ni 50 sen. 50 sen lepas tu dia sampul pakai surat khabar kan. Cantik je sampul kecil 50 sen dalam tu. Sekarang insya-Allah orang bagi duit raya kan RM1 sikit je tadi kan. Okey insya-Allah tu. Kita sebenarnya boleh amal kita jadi dermawan dalam bulan Ramadan macam ni. Saya nak lancarkan satu amalan. Kempen. Okey, pergi masjid jangan tak bawa wallet. Kalau tak bawa wallet pun bawalah duit yang kecil-kecil ni, duit RM5, duit RM1 ni banyak-banyak. Bawa banyak-banyak. Sampai ke masjid, okey. Kalau tak nak bagi budak-budak, bagi kat tabung masjid. Tabung masjid. Ataupun nampak ada infak untuk buka puasa. Masya Allah. Nabi SAW sebut, man fattara sa'iman, kana lahu mithlu ajri. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beri makan berbuka kepada orang berpuasa, pahalanya seumpama pahala orang yang berpuasa. Ghairu annahu ayyankun minhu syai'a. Tanpa dikurangi pahala orang berpuasa tersebut. Bermaksud kalau kita beri makan kepada orang berbuka ni, satu hari kita bagi 10. Seolah-olahnya kita telah mendapat pahala 10 hari puasa. Kalau kat masjid tu ada 100 orang buka puasa dengan sebab kita infak kita pada masjid tu, Masya-Allah. Itu kena banyak infak dalam bulan Ramadan sebab bulan Ramadan ni lah bulan yang memang Allah meluaskan. Okay. Betul. Bagi duit raya malam raya. Betul. Tapi anak-anak kita kadang-kadang yalah, anak-anak buah kita ni dia pandai politik juga. Pagi raya pun dia minta lagi, Pak Long, mana duit raya? Kan dah bagi semalam. Malam duit Ramadan. Dia panggil istilah duit Ramadan. Pagi duit raya, pagi raya lah dia kata. Kalau dia macam tu, kita pula kena pandai politik. Apa dia? Kalau biasa setiap tahun anak buah bagi RM10, petang sebelum raya, kan kita balik 3 hari sebelum raya kan. Tahu lah rumah makcik-makcik tu bawa lah hamper. Kan bawa hamper. Ni duduk KL, kerja besar. Kan gaji banyak. Balik tak ada. Balik pergilah ziarah. Ziarah apa nama? Allah SWT, makcik-makcik kita. Bawa lah hamper, bawa air gas. Bawa lah biskut-biskut raya sikit dalam tu. Bawa lah ketupat mini yang instant tu kan. Jadi pagi raya dia boleh lah masak, pergi bawa lagi.
Jadi letak dah hamper, pergi ziarah semua makcik-makcik kita malam raya, malam raya atau sebelum raya, petang tu kan. Pergi ziarah bawa ni. Lepas tu jumpa anak buah nak bagi. Ni pakcik bagi duit raya dulu tau. Besok jangan minta. Ni makcik dah bagi sekarang ni. Kan. Kalau memang besok pagi dia minta lagi, biasa RM10. Sebelum raya RM5, pagi raya RM5. Kalau dia kata, Pak Long, tahun lepas RM10, tahun ni kenapa RM5? Semalam dah RM5, hari ni RM5, RM10 lah. Kan, jadi ganjaran yang RM5 semalam dalam bulan Ramadan tu berlipat kali ganda. Dalam yang lepas hari raya tu dah macam apa nama, pemberian biasa dah. Jadi boleh. Ataupun kita pergi masjid bawa duit RM1, bawa RM5 kan. Jumpa budak kecil pergi solat tarawih. Panggil sini. Tadi solat berapa rakaat? 8 makcik. Okey, 8 ada kacau orang tak? Ada main-main tak solat? Tak ada, okey, nak RM5. Betul, RM5. Tak apalah. Besok budak-budak cari mana pakcik RM5 ni? Mana pakcik RM5 datang masjid? Mana pakcik RM5 ni kan? Tak apa lah. Okay. Anda kata okey. Tadi dia kacau saya pakcik. Bawa masjid, bawa balik RM5. Malam ni RM3 je. Besok orang nak RM5 solid. Jangan kacau orang. Solat penuh 8 rakaat boleh. Sebab tu kadang-kadang galakkan. Mungkin bapak dia kata, Dek, hari ni kita tak payah pergi masjid ni. Abi penat lah, ayah penat lah. Tak boleh lah. Kita pergi juga ya. Kena pergi juga ya. Kalau ayah tak nak pergi, ayah hantar saya je. Nanti ayah jemput. Kena pergi juga ya. Kenapa kena pergi ni? Sebab dia pakcik RM5. Kan? Nak cari pakcik RM5. Kalau sebulan, RM150 tau. 30 hari. Kalau tak ada miss kan, RM5 satu hari. Itu baru dia jumpa seorang. Dalam Gema Nur Iman ni ada berapa ratus orang. Kan? Jadi, kita boleh bersedekah. Kita boleh. Ya Allah. Kak Wan Aisyah ada sampai AJN. Mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Ada apa Wan? Cakap. Terima kasih kan. InsyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik. Okey. Tu. Jadi Nabi SAW derma. Kata dalam sebuah hadis, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW ini disebut oleh Ibnu Abbas sangat dermawan, Nabi orang yang dermawan di luar Ramadan dan sangat-sangat dermawan dalam bulan Ramadan, lebih laju daripada angin yang bertiup. Maksudnya angin yang bertiup tu laju, ni Nabi lebih laju lagi. Orang pertama menghulurkan bantuan adalah baginda SAW. Okey. Seterusnya, orang yang paling baik akhlaknya dan baik susuk tubuh badannya. Kita dah membincang tentang fizikal Nabi SAW dalam bab yang pertama tu kan. Okay. Bagaimana bentuk tubuh badan Nabi SAW. Okay. Orang yang paling lembut tapak tangannya dan harum baunya. Baginda suka kepada bau-bauan harum dan tidak suka kepada sesuatu yang busuk. Ada satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebut bahawa aku tidak pernah mencium bau yang lebih wangi melebihi bau atar dan juga kasturi, melebihi peluh Nabi SAW. Maksudnya peluh Nabi SAW ni lebih wangi daripada minyak wangi. Kalaulah peluh Nabi lebih wangi daripada minyak wangi, tak payahlah pakai minyak wangi. Kan? Sebab Nabi dah wangi. Tapi Nabi tetap juga suka kepada wangi-wangian. Nanti kita akan bincang dalam surat 189 tu, minyak wangi Nabi SAW. Minyak wangi Rasulullah SAW. 189, nanti kita akan bincang tentang tu insyaAllah. Sebab itu Nabi kata jangan tolak minyak wangi. Sebab minyak wangi ni sesuatu yang keluar daripada syurga. Idza u'tiya ahadukum ar-raihan. Bila kamu diberikan minyak wangi, fala yarudduhu, jangan kamu tolaknya. Fa innahu kharaja minal jannah, sebab bau yang wangi ni adalah sesuatu yang keluar daripada syurga. Sebab itu Nabi tak menolak minyak wangi. Kan? Okey, tu. Kalau kita ikut ini kenapa Nabi pakai minyak wangi sedangkan Nabi wangi dah. Peluh Nabi lebih wangi daripada minyak wangi, macam mana? Ini bagi nak menggalakkan umatnya untuk sentiasa wangi. Kak Nolia angkat tangan nak tanya soalan ke? Tak.
Ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Pahala macam nak tanya Pahala sedekah dalam bulan Ramadan. Ya, pahala bagi orang makan pada bulan Ramadan. Selalunya Ha. kita book satu hari untuk bagi berbuka puasa. Ha. Adakah lebih elok kita bagi sikit-sikit setiap hari untuk Sama dapat lebih okey Ustaz. lebih baik sikit-sikit tiap-tiap hari. Tu daripada bagi sekali banyak. Sebab orangnya bertukar-tukar yang makan. Satu, yang keduanya manfaatnya lebih ramai yang dapat manfaat daripada yang ni. Okey. Sebab tu kita nak kejar pahala setiap hari tu. So sikit-sikit setiap hari lah. Ya. Lebih baik. Terima kasih Ustaz. Memberi makan pada orang berpuasa ni ada dua hukum. Satu hukumnya sunnah dan dapat pahala. Satu hukumnya haram. Yang haram tu beri makan orang tengah puasa. Tak boleh lah. Betul tak? Kan? Warna merah. Orang tengah puasa kita bagi makan. Haram lah kan? Betul lah Ustaz. Betul lah. Sebab itu man fattara saiman. Siapa fattara dia punya kalimat. Siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Nanti buka puasa lah baru bagi. Tengah hari dia dah bagi, berarti haram lah kan. Itu sebut tentang tu. Okey. Allahumma salli. Macam kita solat tahajud. Contohnya kita buat solat tahajud 2 rakaat. Lepas tu buat solat hajat 2 rakaat. Buat solat taubat 2 rakaat. Kan? Nak doa rangkum sekali ke nanti akhir baru doa semua, sebab sama je mintanya. Yang rakaat kedua pun minta benda yang sama, nak rangkumkan nanti akhir ke ataupun lepas bersalam doa, lepas tu bangun lagi 2 rakaat lepas bersalam doa, mana yang terbaik? Ya. Lepas solat 2 rakaat bersalam doa. Bangun lagi lepas bersalam doa. Itu lebih terbaik daripada rangkum sekali. Macam itulah keadaannya kalau kita macam sedekah tadi kan. Hari-hari lebih baik daripada sekali banyak lepas tu tak sedekah. Sebab Allah suka orang yang berdoa, banyak doa. Jadi Allah juga suka orang yang banyak sedekah. Bukan banyak dari jumlah banyak. Sikit pun tak apa, tapi dia istiqamah, maksudnya setiap hari. Itu yang terbaik insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Nadia. Seterusnya kita masuk orang yang paling baik pergaulannya dan paling takut kepada Allah. Nabi SAW bergaul juga dengan para sahabat, bergurau juga. Sahabat yang tak pernah belum mesra dengan baginda SAW, mereka pelik. Dia kata, ya Rasulullah, kamu bergurau dengan kami ya Rasulullah. Nabi kata, ya, aku juga bergurau tapi tidak memperkatakan kecuali yang benar. Sebab kebanyakan orang ni kalau bergurau, dia suka cakap yang tambah-tambah cerita, buat lawak yang tak ada fakta ke. Nabi tak. Nabi tak. Anda tanya Ustaz, salah ke Ustaz kalau kita macam cerita tu cerita dongeng? Tak ada fakta, kita cerita saja, suka orang ketawa, buat lawak. Salah ke? Tak salah. Tapi akhlak baginda SAW tak pernah buat lawak benda-benda yang tak ada fakta. Baginda kalau buat lawak pun baginda akan berkata benar, berkata yang benar. Itulah akhlak baginda SAW. Jadi sahabat ni kata, Rasulullah, kamu juga bergurau dengan kami. Jadi dia pelik. Dia ingat Nabi SAW ni seorang yang Allahumma salli, seorang yang serius, yang ada protokolnya kan. Okey, yang jaga ni tak. Rasulullah ni sempoi je sebenarnya. Kalau kita nak bahasa mudah bahasa kita, sempoi. Rasulullah boleh bergurau kan. Itu baginda SAW juga kalau makan bersama sahabat, baik kalau makan sahabat cerita pasal dunia, Nabi cerita pasal dunia. Sahabat cerita pasal akhirat, Nabi juga cerita pasal akhirat. Cerita pasal makanan, Nabi juga cerita pasal makanan. Nabi orangnya sempoi je. Itu orang yang pertama kali jumpa Rasulullah SAW memang sebut. Orang tu akan takut dan gemetar.
Tapi kalau dah duduk bersama Nabi SAW, seorang tu akan jatuh cinta atas kemesraan baginda SAW. Okay? Akhlak baginda SAW. Baginda tidak pernah marah dan tidak berdendam kerana dirinya. Baginda marah hanya kerana larangan-larangan Allah yang dilanggar. Nabi pernah ditarik oleh seorang Arab Badawi itu sampai ridaknya tu kan daripada berbuat dari kain yang kasar sehingga berbekas pada leher Nabi SAW. Dan orang Arab Badawi kata, berikan kepada aku harta yang bukan daripada emak dan ayah kami. Lalu diberikan kepada Arab Badawi ni harta yang banyak sehingga dia rasa puas. Nabi tanya lagi, cukup ke? Tak cukup lagi, bagi lagi. Kan? Sampai dah rasa puas. Akhirnya Arab Badawi ni masuk Islam sebab akhlak baginda SAW. Tak marah pun, kena tarik dia punya sehingga berbekas leher Nabi SAW. Nabi kulitnya putih kemerahan kan. Kalau ditarik dengan keras, ridak Nabi pula kain yang kasar, berbekas lah pada leher ni merah kan. Tapi Nabi tak pernah marah. Nabi tetap juga berikan dia. Okay. Allahumma salli ala sayyidina. Seterusnya merendahkan sayapnya. Okey, mana tadi? Akhlaknya adalah Al-Quran. Orang yang paling tawadhu. Itu baginda SAW kata, jangan kamu puji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Jangan puji Nabi macam nak letaknya sama level Allah. Kata ana abdun, kata Nabi SAW, aku hanya seorang hamba. Fakulu, maka kamu semua katakanlah, aku ini Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Kita tak pernah pun ni. Nabi orang yang tawadhu. Okay. Orang yang sentiasa memenuhi keperluan keluarganya. Walaupun baginda SAW selepas daripada Nabi hijrah ke Madinah, Nabi dah tak bekerja dah. Semasa di Mekah Nabi kerja. Tapi di Madinah Nabi SAW banyak berdakwah. Nabi menyampaikan ilmu kan. Itu memimpin sebagai seorang pemimpin. Tapi dalam masalah keperluan keluarga baginda tak pernah abaikan. Walaupun baginda mempunyai ramai anak, baginda mempunyai ramai isteri, itu sentiasa memenuhi keperluan keluarga ini. Okay, merendahkan sayapnya di hadapan orang-orang yang lemah. Ini merendahkan diri di hadapan orang-orang yang lemah. Okay. Nabi SAW pernah, kalau kita rujuk pada yang baginda ni yang bawah tu, baginda memenuhi undangan sama ada orang yang kaya atau orang yang miskin. Baginda SAW kalau menziarahi orang-orang miskin ke, hamba ke, Nabi berjalan kaki. Nabi berjalan kaki. Okay. Sedangkan Nabi ada kenderaan yang hebat. Nabi ada kuda-kuda perang yang tangkas. Nabi ada unta yang kuat namanya Kaswa. Kan? Nabi ada baral yang kuat. Tapi kenapa Nabi jalan kaki? Nabi merendahkan dirinya. Sebab kalau kita datang ke rumah orang-orang miskin ni dengan kenderaan yang mewah, kita sebenarnya secara tak langsung telah mengecilkan hati orang-orang miskin. Macam mana boleh kecil hati orang miskin? Orang miskin pun ada keinginan nak ada kenderaan yang hebat. Jadi bila Allahumma salli alaihi kita datang dengan kenderaan yang mewah, Allahumma salli alaihi jadi anak-anak dia mungkin minta pada ayah dia, ya bila kita nak ada kereta macam pakcik tu besar kan, 4 layar, ya, kita ni motor pun tak ada. Jadi kita mengecilkan hati orang. Itu Nabi SAW bila dia pergi ke rumah hamba ataupun pergi rumah orang-orang miskin, Nabi lebih suka berjalan kaki. Itu maksudnya Nabi merendahkan dirinya bila berhadapan dengan orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Boleh tak kita jadi? Boleh kan? Ataupun naiklah kereta tapi parkinglah jauh-jauh. Parkinglah jauh-jauh sikit. Jangan parking depan rumah. Wah, parking depan rumah, pam pintu pula tu. Tu melampau. Sebab apa? Kadang-kadang kita nak tunjuk kereta kita. Nak tunjuk kereta. Jangan. Okay? Parking jauh-jauh tak perlu. Kan? Okay. Kita baru beli. Bukan beli, sewa. Balik raya, wah, berfire kan. Wah, kereta mahal raya.
Raya tahun depan kita lain pula. Wah banyak kita ni. Rupanya sewa seminggu balik raya. Dia punya belagak macam dia punya kan. Tu. Jadi jangan kita bila ziarah orang-orang Allahumma salli miskin, kita kena rendahkan diri kita supaya kita tidak mengecilkan hati orang-orang miskin. Okay. Seterusnya sikit lagi insya-Allah saya ada urusan depan ni, ada nak keluar ni. Ada. Tak apa, sikit lagi satu lagi. Orang yang paling malu dan tidak menatap wajah seseorang yang lain, tidak menatap lama wajah seorang yang lain. Nabi seorang yang malu, lebih malu daripada anak gadis. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada bab tentang sifat malu Nabi SAW. Nabi ni lebih malu daripada anak gadis. Kalau ada orang datang rumah dan Aisyah izinkan dia masuk, kan, baginda bukan terus keluar, baginda akan selak dulu ni. Langsir tengok siapa yang datang. Bukan terus keluar. Itu malunya Nabi SAW. Okay. Kemudian kita pernah bincang. Nabi ni walaupun ramai isteri, kata Aisyah, seorang pun tak pernah tengok kemaluan Nabi SAW. Walaupun suami isteri ni hukumnya boleh. Tapi seorang pun tak pernah. Sebab Nabi seorang yang sangat malu. Silakan Kak Zaini. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salah. Macam kan sekarang saya minta maaf lah cakap. Pasal sekarang saya tengok macam buka puasa saya ada sekolah tafiz apa kat kampung saya tu. Dia macam demand tau, dia macam nak bagi makan anak murid dia kan, macam 700 lebih anak murid dia 20 orang je. Saya kata mahalnya latih saya makan, buka saya kata saya pun buka siput latih saya lah. Tapi apakah lagi afdal ke kita macam kita, ayolah kita tak mampu 7.5, kita macam bayar bil elektrik masjid ke, bayar sikit-sikit ke, boleh tak Ustaz macam tu dalam bulan puasa kita nak cari pahala? Boleh. Maksudnya boleh bayar bil elektrik boleh. Tapi sebenarnya dalam bulan Ramadan ni galakkan memberi makan, berbuka kepada orang berpuasa. Kenapa? Sebenarnya kita telah buat baik dengan ahli ta'at. Maksudnya kita telah berbuat baik dengan ahli ta'at. Kemudian yang kedua, kita telah memuliakan orang yang beribadah. Kita telah memuliakan orang yang beribadah. Kemudian kita ni disebut, kita ni bertolong-tolong dalam perkara kebaikan. Jadi kalau dalam bulan Ramadan memang antara amalan yang kalau kita nak kata yang afdal lah, lebih baik daripada yang lain-lain, ialah memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Sebab banyak, bukan kerana kita memberi makan berbuka, bukan sekadar itu. Tapi sebenarnya kita telah memuliakan orang yang mulia, iaitu orang yang beribadah. Yang kedua, rasional dia adalah kita memuliakan ahli ta'ah. Kita memuliakan ahli ta'ah. Orang yang taat pada baginda Allah. Orang yang taat pada Allah SWT. Kemudian kita bertolong-tolong atas perkara kebaikan. Bertolong-tolong atas perkara kebaikan. Lebih besar pahalanya daripada ni. Jadi kalau tak apa, kalau dia kata dia ni, kita bagilah yang sekadar mampu kita. Kalau terdesak memang sampai 700 orang. Tapi kita bagilah ikut kemampuan kita. Kalau keluarga kita Ustaz, kita bagi berbuka puasa. Siapa keluarga? Keluarga kita. Ya, betul-betul. Sebab itu orang perempuan ni walaupun ABC banyak, Allah bagi cuti banyak, pahala lebih banyak daripada orang lelaki yang puasa. Ya. Dia bangun pagi-pagi kan, dah buat kebaikan dah berbakti pada suami dan anak-anaknya. Pahala malam tu itu qadar, pahala lagi untuk dia. Yang ni terbongkang lagi kan. Betul. Yang kedua, dia masak ikhlas kan, beri makan untuk orang yang nak berpuasa esok, pahala lagi. Lepas tu disediakan juadah untuk berbuka, pahala lagi. Ya betul. Kalau untuk ahli keluarga, so isteri masak untuk suami, anak-anak, tu pun pahala. Lagilah beri makan kepada ahli keluarga kita. Ahli keluarga. Sebab itu infak yang paling afdal adalah kepada ahli keluarga kan. Jadi kalau ada rumah makcik kita kat belakang 2-3 lorong tu kan, baik hantarlah makanan untuk buka puasa. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okay. Boleh. Yang lebih baik pada ahli keluarga. Sebab ahli keluarga dapat 2 pahala. Satu pahala beri makan, yang kedua pahala menyambung silaturahim. Kan. Balik kampung kan, 3 hari sebelum raya tu kan.
Kan orang kampung ni semua sibuk nak persiapan raya semua kan. Tak sempat nak fikir mak nak buka apa petang ni. Tak ada, mak dah blank ni, tak tahu nak buka apa dah. Kan pergi bazar Ramadan je lah. Kan? Apa kita balik tu, kita buat majlis buka puasa, panggil makcik-makcik. Sepanjang sebelum raya tu. Kita pun ada rezeki kan lebih. Kita buka puasa kat rumah, panggil atas rumah. Itu baik sebenarnya. Ya, Amira. Ustaz, tapi tak sama kan kalau kita bagi makanan lebihan berniaga tak habis ke surau ke orang, Ustaz kan? Buka puasa ke lepas buka? Lepas buka selalunya. Lepas berbuka dah tak dapat pahala memberi makan berbuka pada orang berpuasa lah. Kan Ustaz? Ya, betul. Itu saya memang tak suka pergi bazar Ramadan. Saya memang sebut bazar Ramadan ni adalah bazir Ramadan. Saya pernah tengok orang yang jual air, berapa balang tu, 5 balang berapa balang. Dia curah dalam longkang, penuh lagi. Dia curah kat longkang, biru, merah kan. Cakap, ya Allah, kenapa lah tak bungkus pergi hantar masjid ke, tak bungkus pergi, padahal dia susah. Saya, alamak, kenapa buang dalam banyak lah. Tak habis kan, mungkin time tu hujan ke apa, orang tak datang ramai bazar Ramadan. Dia curah kat longkang kan. Tanpa rasa bersalah, ya Allah. Kan? Apa salahnya bungkus, balik tu singgah kat masjid. Letak je kat depan tu, kalau tak nak jumpa siapa-siapa, letak je. Orang tahulah, memang infak kan. Tapi itulah. Saya pernah beli nasi tomato, kelakar ni. Saya doakan dia kaya cepat dan naik haji. Saya beli, dia tu cakap tu nasi tomato RM4.50. Okey, murah RM4.50. Saya pun beli lah nasi tomato RM4.50. Lepas tu, bang nak lauk apa? Dia tanya. Biasa nasi tomato lauk apa? Ayam masak merah. Okey, lagi? Acar. Okey, nak bayar RM4.50? Bang, RM7. Bukan tu RM4.50. RM4.50 nasi je bang. Nasi je. Memang betul lah nasi tomato nama dia. Memang jual nasi tomato, tak salah lah. Tapi biasa nasi tomato ni package ke. Nasi tomato ni, nasi ada ayam masak merah dengan dia punya acar sayur kan. Bukan macam tu ke? Tak, kita memang jual asing. Nasi RM4.50, lauk kena pilih. Sotong ni mahal sikit, dia kata yang ni. Oh macam tu okey, tak apalah, saya beli. Saya cakap dia, hari ni rezeki awak lah, mudah-mudahan awak cepat kaya dan cepat naik haji. Jalan terus. Lepas tu tak nak pergi dah. Ustaz, saya ada pergi kedai makan nasi lemak tu Ustaz. Nasi lemak tak ada sambal, patut nasi lemak ada sambal package kan Ustaz. Sambal tu kena cas Ustaz, sesenduk sambal ikan bilis RM3. Ya Allah. Saya cakap apa Ustaz, umur aku dah 66 tahun, inilah kedai pertama aku kata macam tu Ustaz. Ya Allah. Lah Ustaz oi. Itulah beza dengan Nabi SAW sebagai ahli ekonomi Nabi banyak sedekah. Ya Allah memang. Oh itu lagi dahsyat tu pengalaman tu. Kalau itu saya doakan dia naik haji balik hari je. Saya tanya toke tu, dia jawab apa Ustaz? Sekarang barang mahal. Dia cakap, ya Allah, kata bukan ke mesti ada sambal. Kata kalau tidak bukan nasi lemak. Saya cakap, saya argue Ustaz. Argue dengan dia. Dia cakap dia tu Ustaz, sekarang barang mahal. Ya Allah, saya tak pernah jumpa lah seumur hidup saya. Saya cakap. Dia tak jumpa saya doakan. Saya doakan akak pergi haji balik hari. Amin. Ustaz, kadang-kadang kalau dia orang ambil kesempatan Ustaz, barang tak mahal sangat. Kadang-kadang dia ambil kesempatan. Saya tengok dah. Kadang-kadang mereka tunjuk kepada dia orang naik harga. Tak ada apa benda. Sikit-sikit je naik. Terima kasih Ustaz. Kadang-kadang nak cakap ni orang marah kan, tak cakap. Kita ni, itulah. Orang yang berniaga bazar Ramadan ni sebenarnya pahalanya banyak kalau dia boleh sedekah. Memberi makan berbuka. Memang orang beli nak buka puasa kan. Memang banyak. Memang paling mudah lah. Tak payah pergi masjid. Tak payah bergerak pun dia. Memang orang datang lebihkan sikit. Lebihkan sikit. Memang Allah. Itulah peluang dia. 30 hari pula tu niaga. Tiap-tiap hari boleh bersedekah. InsyaAllah kan. Jadi kita kena ni lah. Kena apa nama. Allah macam ni. Kena buat signboard besar-besar kot dekat ni. Ataupun buat flyers. Kan bagi semua peniaga biar dia baca. Kan. Biar dia tahu, bagi lebih ni pun kira sedekah kan. Selama ni mungkin ada orang tak ni. Tapi ada yang paling teruk sekali yang ni. Pernah ada orang buat kajian tak?
ada orang tak puasa niaga masa Ramadan. Ada. Jangan cakap dia solat tarawih. Solat tarawih pun tak ada. Solat maghrib pun kadang-kadang tak ada. Sebab dia tutup kedai tu memang dekat-dekat ni. Kan. Tu lah. Kalau yang jual dah basi kuihnya tu biasalah. Yang semalam tak habis dijual lagi ada. Sebab tu kalau dia fikir memberi makan berbuka ni pahala besar ni. Sepatutnya dia tak buat macam tu kan. InsyaAllah. Okey, cukup rasa sekali itu. Ya, satu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. 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 Tapi kadang tu Ustaz, dia lepas dia orang habis bazar Ramadan tu, yang tak habis, kita balik tarawih Ustaz, penuh atas meja surau tu, yang dia orang dah berbungkus tak makan, siapa nak makan? Selalu macam tu, membazir saya rasa. Membazir pula Jadi banyak je macam tu Ustaz. Kita orang kadang apalah dia orang ni. Nak bungkus elok-elok, nak bungkus cantik-cantik, ikhlas. Okey juga balik boleh buat sahur kan. Ni lambat-lambat taruh bungkus ala kadar aja. Tapi selalu kadang kita orang kalau mana yang biasa tu, yang kenal tu, nak sedekah, kami bungkus berapa-berapa, minta 10 bungkus ke bayar kat dia orang. Kalau siapa beli nak ambil ke bagi je ni. Sedekah macam tu Ustaz. Oh, yang dekat bazar Ramadan. Kat bazar Ramadan, mana yang kami kenal lah, kita orang kenal. Order ke kuih tiaw ke apa, 5 bungkus ke 10 bungkus. Bagi dia orang siap-siap bayar. Dia tak kat depan, ni untuk sedekah. Itu pun bagus juga. Saya buat macam tu selalu. Adik-adik semua macam tu. Betul. Alhamdulillah lah. Terima kasih Ustaz. Tapi pada saya kan, bagusnya antar masjid, antar mana yatim, ni tu lebih bagus. Sebab insyaAllah orang-orang masjid ni, orang-orang yang puasa. Ada orang pergi dalam pun tak puasa ada. Sebab kadang masjid ni kan ada kadang dah ada macam kami. Ya betul. Dan macam dia orang balik kerja beli untuk makan sendiri, beli 5 bungkus ke untuk sedekah, nak hantar masjid kadang tak sempat. Boleh juga yang cara tadi tu, bagi duit kat peniaga tu. Bungkus siap, lepas tu siapa datang bagi, boleh tak? Sebelum memang macam tu buat. Dia orang banyak sure macam tu. Betul. Okey Ustaz, terima kasih. Okey, Puan Mira, saya rasa sudah tu. Okey. Kita tutup Ustaz InsyaAllah kita sambung lagi nanti beberapa sifat akhlak Rasulullah yang nombor 10 tu insyaAllah dan seterusnya. Mudah-mudahan kita mendapat barakah pada hari ini dengan beberapa sifat akhlak Rasulullah. Kita hendaklah menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai petunjuk dan ikutan dalam kehidupan kita. Ini kerana baginda adalah insan yang selayaknya kita contohi dan teladani, kerana kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita pada pagi ini. Ustaz, saya buat sikit bahan kuliah asal ini 5.15 petang kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim dengan tajwid dan makhrajul huruf. Kuliah maghrib kita 8.15 malam seperti biasa bersama dengan Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Ali Imran, dan kuliah isyak kita 9.30 malam bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari dengan tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat dengan surah Al-Hujurat. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah kami sediakan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang hari ini, kuliah hari ini ada sebarang kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Masih doa menaikkan rakaat pula. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.